اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita baru saja sama-sama membacakan surah Al-Mulk, dan sekiranya ada pahala dalam bacaan kita tadi, kita hadiahkan juga kepada uh, kepada apa ni, umat muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang telah meninggal dunia, terutama yang yang meninggal dunia kerana COVID-19. Kepada semua sekali lah yang muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang telah pergi ke rahmatullah. Jadi untuk meneruskan program kita pada tengah hari ini, marilah kita sama-sama mengikuti pencerahan surah Al-Mulk daripada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Asri. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat saya Ustaz Alias atas bacaan suratul Mulk. Sebab bacaan suratul Mulk ini seperti mana kita tahulah bacaan harian. Belum tu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah, pada tengah hari ini sebab kita baca ayat-ayat Allah SWT, baca Quran, kita berdoa, mudah-mudahan doa kita sampai kepada yang kita maksudkan tadi, sampai pada sahabat-sahabat kita, guru-guru kita dan kaum muslimin muslimat yang telah mati, sama ada yang masih baru ataupun yang sudah lama. Jadi pada petang ini, kalau kita tengok pamphlet kita ataupun dia panggil apa, dia tengok iklan kita tu, dia ada tulisan bacaan suratul Mulk dan surah Al-Musabbihah. Ustaz lihat tak terpasang kot, bukan mutasyabihat, musabbihat. Ustaz Lias, guru bahasa Arab kita beruntung. Sebab bila Quran ni dibaca, dia kena baca dengan lahan Arab. Jadi orang yang banyak bertutur dalam bahasa Arab. Bacaan Quran ni baik. Sebagaimana kalau tengok sahabat Nabi yang besar bukan daripada Arab, seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni tokoh lah dalam kalangan sahabat alim. Tapi bila orang datang, dia nak baca Quran, dia akan minta anak murid dia baca. Sebab anak murid dia daripada Arab. Jadi bila salah, dia akan bakilah sebab dia belajar dengan Nabi SAW, Salman Al-Farisi. Jadi pada petang ini, pada tengah hari ini, kita dapat dengar bacaan suratul Mulk. Dan kita akan tengok sekejap lagi surah Al-Musabbihat. Kedua-dua surah, dua ke banyak? Ustaz kena tanya pelajar ni kalau boleh jawab ni. Al-Musabbihat ni satu ke banyak? Pelajar KKQ atau pelajar KA 1 sampai 5 saya boleh jawab. Musabbihat banyak ke sikit? Oh banyak. Kalau satu dia panggil apa? Kalau perempuan muslimah, muslimatun. Kalau ramai muslimat. Kalau ni, kalau satu dia panggil apa? Ni musabbihat jamak. Musabbihatun. Musabbihah. Ini pelajar kata 5 jawab ni. Dia kata 1, 2, 3, 4. Jadi kita sebenarnya bila kita belajar Quran, belajar bahasa Arab, kita boleh. Jadi pada petang ni, surah yang dibaca suratul Mulk 1 surah. Yang ni kita baca surah Al-Musabbihat. Min suwaril musabbihat. Daripada surah-surah Al-Musabbihat. Surah Musabbihat ni ada berapa? Bashar ada sebut. Ada berapa Bashar surah Musabbihat? Atau pelajar yang lain nak jawab? Kita nak bincang santai-santai petang ni. Ada 7. Oh, dalam iklan ada 7. Oh, betul lah ada 7. Tapi sebenarnya, maksud sebenar Musabbihat 6. Macam mana boleh datang 7? 6 pun betul, 7 pun betul. Oh, jadi gaul kepala, Aidil. Macam mana? 6 ke 7? Bashar, 6 ke 7? Asalnya 6 ke 7?
Oh, tak tahu. Okey. Sebenarnya surah-surah musabbihat ni dia bermula dengan perkataan tasbih, sabbaha. Jadi Nabi SAW boleh rujuk dalam Jami' Tirmizi pun ada. Sebelum Nabi tidur, antara surah yang Nabi baca, surah Al-Musabbihat. Benarnya surah Musabbihat ni 6. Tapi macam mana boleh jadi 7? Boleh jadi 7. Tapi yang masuk hadis itu 6. Yang masukkan 6 itu 6 surah. Dalam masuk hadis tu, dalam Jami' Tirmizi boleh rujuk. Boleh Google je sekarang. Tag Al-Musabbihat, nanti dia akan keluar sekali dengan takhrij hadis. Surah yang Nabi baca sebelum tidur. Surah Musabbihat ni ada 6. Kenapa jadi 7? Dia ada plus 1. Tapi tidak dibaca sekali dengan itulah. Yang ketujuh tu dia ada partner dia. Jadi kalau kita nak baca semua yang surah Nabi bagi tahu ni, jadi Nabi pilih-pilih lah. Sekurang-kurangnya kita baca suratul Mulk. Suratul Mulk partner dia dengan surah As-Sajdah. Nabi SAW sebelum tidur Nabi baca surah Alif Lam Tanzil, iaitu Alif Lam Tanzil, Tanzilul Kitab la raiba fi min rabbil alamin, surah Sajadah. Kemudian Nabi baca suratul Mulk, 30 ayat, 30 ayat. Jadi kalau boleh kita baca dua-dua, kalau tak boleh baca salah satu. Itu satu kondisi. Kondisi yang kedua, Nabi kadang-kadang Nabi baca surah Musabbihat. Jadi Musabbihat ni ada 6 surah. Boleh catat Musabbihat. Ayat mutasyabihat lain. Ayat mutasyabihat masuk dalam kelas Quran Sunnah boleh bincang di situ. Tak payah mana. Sebab benda Allah dah terangkan dalam Quran. Jadi bila kita belajar dengan cara betul, oh nampak sebenarnya bukan mutasyabihat sudut tu. Sudut tu kita tak talaki. Bila kita talaki, dia tak mutasyabihat. Mutasyabihat maknanya sama. Jadi balik pada tajuk kita hari ini, berkenaan dengan suratul Mulk dan suratul Musabbihat. Kenapa program Quran Hour ni di Satu Malaysia ni pilih? Sebab kita tengok hadis-hadis Nabi tadilah. Nabi sebelum tidur Nabi baca suratul Mulk dan surah Sajadah. Itu combine dah. Kadang-kadang Nabi baca surah Musabbihat. Surah Musabbihat ni ada 6. Okey. 3 fi'il madhi. 2 fi'il mudhari', 1 fi'il amar. Siapa nak jawab? Fi'il madhi apa dia? Sabbaha. Fi'il mudhari' yusabbihu. Fi'il amar sabbih. Jadi Nabi baca kena 6 surah ni ringkas-ringkas. Tapi sangat memberi kesan. Sebab tu kita hari ni kita nak ambil sinasi, faham? Sebab kalau kita tengok suasana surah Musabbihat ni ada 6. Turun di awal-awal dan di akhir-akhir. Maknanya awal-awal Mekah dah turun dah surah Musabbihat ni. Dan di akhir Madinah, maknanya bila baca surah Musabbihat ni dapat buat gambaran macam mana orang yang buat tesis ataupun bila dia dah baca cukup, bagaimana kesimpulan dia dapat buat. Bab akhir dah dia ni. Mana kesimpulan yang sangat kalau kita bahasa sangat padu lah. Sebab tu Nabi pilih antara surah yang Nabi baca surah Musabbihat. Kita tengok surah Musabbihat tu ada 6. 3 fi'il madhi, sabbaha, 2 fi'il mudhari' yusabbihu. Sebab tu baru ni viral. Ustaz pun kadang-kadang pergi kita ke ikut atau jamaah tabligh. Banyak datang ke masjid. Jadi Ustaz bagi ruang. Ustaz sebagaimana kita bagi ruang. Dan mereka minta baca waktu Covid ni, dia kata Maulana di tempat mereka sana tu. Maulana Sa'ad. Amir bagi ini, Maulana Sa'ad minta tadabbur surah Musabbihat, surah Taghabun. Jadi Ustaz pun tengok, betul lah, surah Taghabun ni memang dalam surah yang Nabi baca. Dan di sana dalam surah Taghabun ada ayat-ayat yang berkaitan dengan takdir. Apa saja ma asaba min musibatin, apa saja musibah ni, fa bi idznillah, Allah yang dah atur. Okey, baik, balik pada kita. Hari ni kita sembang santai. Surah Musabbihat ni ada 6. Dan turunnya awal Mekah ada, akhir Madinah. Maknanya dalam tempoh 20 tahun ni. Jadi satu gambaran yang jelas. Sebab tu Nabi pilih surah ni. Quran dengan kita ni benarnya tak boleh berpisah. Macam mana pelajar nak SPM, kita kemuncak di sekolah SPM, guru-guru akan pesan baca topik ni. Nabi pun sama. Macam ayah kita lah. Nabi SAW sangat sayang pada kita. Sebab itu kita wajib bersalawat pada Nabi. Setiap kali sembahyang, setiap kali dengar nama Nabi. Jadi bagaimana Nabi nak kita ni, kalau tak sempat nak baca semua pun, bacalah surah Musabbihat. Sebab Nabi ni, betapa sayangnya, tapi sebab Nabi tu, antara gelaran Nabi Khalilullah, orang yang rapat dengan Nabi. Dan hadis Ibnu Majah, Nabi kata, aku ni sebenarnya kalaulah tidak menjadi teman Allah, Habibullah Khalilullah, kalau aku nak pilih pada manusia ni, aku nak Abu Bakar jadi teman aku.
Tapi dah Nabi dah ada teman dah, iaitu Allah. Khalilullah. Sebab tu antara gelaran para Nabi, Khalilullah. Dan Khalilullah ni khususnya kita letak pada siapa? Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya Nabi kita lebih lagi daripada Nabi Ibrahim. Walaupun nama Nabi Ibrahim digandingkan nama Nabi kita lah selawat yang paling agung. Salat Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai habis. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi balik kepada surah Musabihat kita tadi. Surah yang mana Nabi pilih baca. Macam guru sekolah, dekat nak exam dia pilih. Sebab apa? Surah Musabihat ni dia akan menguatkan tauhid. Sebab kita nak tidur ni macam nak mati. Ini Ustaz sentuh-sentuh je. Kalau kita buat kursus ataupun kita bincang, mungkin satu surah ni mungkin ambil 1 jam. Tapi kita ambil ringkas-ringkas. Nanti habis sebelum tidur, tengok makna dia, perhati satu demi satu ayat pujukan. Nabi nak kita baca surah ni supaya tauhid tu kukuh lah. Sebab itu, tengok dalam hadis Jami' Sahih Bukhari. Kita kalau sebut Sahih Bukhari ni, kita kata kitab yang sahih. Lepas Quran lah. Quran mutawatir. Bukhari ni Jami' Sahih. Tengok hadis terakhir dia. Hadis terakhir dia berapa ribu. Ada berapa ribu hadis. Pelajar PKS patutnya dah hafal. Berapa ribu hadis dalam Jami' Sahih Al-Bukhari. Bashar tahu berapa ribu. Kena tengok. 7,000 berapa? Yang terakhir sekali. 7,000 kalau dalam hadis dia 7,563. 7563. Jadi hadis yang terakhir ni, sebab tu Sahih Bukhari ni dibuat mengaji dan ditalaki. Ulama buat simpulan, orang yang menghadap Allah SWT mesti tauhid. Sebab apa? Hadis yang terakhir, thaqilatan kalimatan khafifatan, 2 kalimah yang kalimatan khafifatan, 2 kalimah yang ringan bibir fil lisan, thaqilatan fil mizan, 2 kalimah yang mana ringan pada kalimah mudah. Subhanallah, nak sebut subhanallah itu tasbih, subhanallah ringan, mudah, begitu laju boleh sebut subhanallah. Nabi berkata kalimatan khafifatan thaqilatan fil mizan, berat dalam timbangan. Masya-Allah kalau kita tengok peristiwa-peristiwa tentang tauhid ni. Sebab tu kitab terakhir Imam Bukhari buat bab kitab tauhid. Mula dia Badul Wahyi, kitab Badul Wahyi. Mula dengan Badul Wahyi. Wahyu tutup dengan tauhid. Sebab apa? Dah nak menghadap Allah, tauhid mesti betul. Sebab tu dia tutup dengan hadis kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan. 2 kalimah ringan pada mulut tapi berat pada timbangan. Sebab subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Maha suci Allah. Nanti kita tengok. Nanti boleh tadabbur sendiri. 6 surah itu. 3 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari', 1 fi'il amal. Sebab tu orang yang mati dengan tauhid ni, dia ada lesen ke syurga. Walaupun nama tak ada. Macam mana? Hadis sahih juga daripada Tirmizi. Orang tu mati, Nabi beritahu sebab Nabi tahu, sebab Nabi dia beritahu tentang perkara gaib dan Nabi tahu sampai syurga neraka dan Isra Mi'raj. Nabi beritahu ada seorang lelaki ni, sepanjang hidup dia tak ada buat kebaikan langsung. Yang dia tahu buat jahat je. 99 catatan amalan dia semua tentang kejahatan. Cuma dia ada tauhid dia, kalimah dia la ilaha illallah tu tak rosak. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim tu kesimpulan dia la ilaha illallah tak rosak. Jadi dia kata hari ni dia kenal lah. Sebab satu catatan amalan sejauh mata memandang. 99 catatan amalan. Dia kata hari ni dia kenal. Cuma Allah Maha Adil. Allah bawa amalan dan bentuk keyakinan dia tu, akidah dia tu. Bitaqat tauhid, kad kecil lah, bitaqat tauhid. Dia kata apa nak jadilah. Ni banyak ni kecil ya. Benar Allah Maha Allah timbang. Berat. Ni dengan rahmat Allah. Berat. Dia masuk syurga dengan kalimah tersebut. Banyak sekali. Sebab tu kalimah tauhid ini perlu kita kena dalami dia bagaimana? Dengan Quran juga. Baik, sebelum kita pergi jauh, kita patah balik pada surah-surah Musabbihat. Surah-surah Musabbihat kita ada 6. 3 fi'il madhi, 2 fi'il mudhari', 1 fi'il amar. Fi'il madhi itu mula dengan suratul Hadid. Al-Hadid sabahalillah. Kemudian surah Hasyr sabahalillah. Kemudian surah Saf sabahalillah. Kemudian surah Jumaah yusabbihu lillah. Kemudian surah Taghabun yusabbihu lillah. Kemudian akhir surah Musabbihat surah Al-A'la.
Ini asal semua hafal. Sabbihisma rabbikal a'la. Surah A'la kita hafal pada sekolah rendah lagi. Dan surah hafazan. Dan kita baca tiap-tiap malam dalam bulan Tarawih. Imam baca dalam Tarawih solat witir tiap-tiap malam. Sepatutnya kita baca tiap-tiap malam. Baik, kita tengah kata dasar sabbaha. Dia berkaitan dengan pergerakan. Okey, satu lagi, kenapa jadi 7? Siapa boleh jawab? Kenapa jadi 7? Kita dah tahu dah 6, tapi kenapa dalam brosur kita tu daripada bukan ustaz yang buat, daripada atas dia tulis 7. Kita bincang dah 6. Satu lagi mari daripada mana? Surah mana? Okey, ustaz bagi tahu terus. Masa kita tak banyak. Surah Al-Isra. Tengok surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra mula dengan subhana. Masdar. Walaupun begitu, yang masuk musabiat tu 6 tadi. Surah Isra ni Nabi baca juga sebelum tidur. Tapi Nabi baca ganti dengan dua surah. Nabi kata sebelum tidur Nabi baca surah Bani Israel. Surah Isra ni nama kedua dia Bani Israel. Dan surah Az-Zumar. Mana kalau combine dia, antara surah yang kita baca surah musabiat 6. Tak boleh kubur semua lah, banyak. Ataupun Nabi baca suratul Mulk, surah As-Sajdah dengan Al-Mulk. Ataupun Nabi baca surah Bani Israel, Isra dengan Zumar. Begitu antara surah-surah Nabi pilih. Jadi yang dimasukkan 7 surah Musabihat ni dia tambah satu lagi dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, iaitu surah Isra mula dengan isim isim masdar subhana, maha suci. Kita tengok balik. Apa maksud sabaha ni? Tasbih maha suci Allah, maha suci Allah. Sebab itulah maha suci Allah ni daripada subhanallahi amma yusyrikun, subhanallahi amma yasifun. Tengok habis kita baca doa, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Kalau kita tengok parti dengar imam baca doa lepas sembahyang tu, akhir sebelum imam nak amin tu, dah habis dah doa minta macam ni, subhana walhamdu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallah minna wa minkum. Kita pun kalau ada makanan kita makan dululah. Sekarang ni masjid 6 orang sahaja. Jadi kita tengok hari ni ustaz lebih kita buat program ni kena buat sendiri. Macam pelajar nak masuk exam, kita exam kita dalam kubur, exam semua orang 3 soalan. Nabi dah bagi tahu kena baca Quran, lulus exam. Macam pelajar dia beritahu sekolah, ustaz kena ambil sekolah, kita nampak kamu nak exam dah ni dah bulan 8, bulan 9, exam tahun depan, kena baca buku. Dia tak baca, dia kata dia hanya ulang ya, kena baca buku. Sampai bila-bila pun dia tak akan Ustaz Farhan tanya, man rabbuka? Dia tanya, man rabbuka? 3 soalan je. Hadis sahih riwayat Abu Daud, man rabbuka? Ni kira selalu juga ustaz masuk kubur. Pergi check, ada orang komplain. Kubur tak cukup dalam lah. Kena turun lah tu imam, turun check. Boleh lah kata. Cuma yang terbarunya samtun, qamatu wa samtun. Kalau berdiri tu, dah lepas kepala atau tangan, itu yang terbaik. Tapi kadang-kadang setengah tempat tu dia parah bau je. Saya kata tak apa, parah bau pun. Dalam tu dia korek lagi sikit. Dia panggil apa, kita ada 2 kaedah zaman Nabi liang lahat ni. Lahat satu dengan syak. Lahat tebuk tepi. Kalau syak tebuk tengah. Nabi bagaimana? Nabi SAW ketika dah siap kubur untuk jenazah Nabi SAW, mana kita kalau pergi Madinah ni kita akan lalu di kubur Nabi, dah assalamualaikum ya Rasulullah, doa untuk Nabi. Nah, tengok. Cuma kaum keluarga Nabi kita tunggulah orang yang buat kubur datang. Serah pada pakar. Kita tu ada 2, sama ada yang buat lahat ataupun yang buat syak. Kalau lahat datang, kita pergi lahat. Tiba-tiba yang datang, orang yang buat lahat, dia tebuk tepi. Jadi maknanya dua-dua boleh. Tapi zaman kita ni, zaman COVID ni, dia tak buat lahat dah, dia buat kanda je. Masuk siap, lepas tutup, selesai. Cuma kalau di tempat setengah tempat dia buat syak. Di tempat ustaz dia buat syak ni lubang di tengah. Masuk situ, jenazah situ, tusuk. Ataupun lubang di tepi lahat. Pilihlah. Tak ada masalah. Orang yang akan buat untuk kita. Bila berada di alam barzah, 3 soalan yang mudah. Mudah je. Man rabbuka wa badinuka wa man taqlihatur rujud. 3 soalan.
Semua boleh jawab, Nabi kata. Semua boleh jawab. Sebab orang yang boleh jawab tadi akan ditanya oleh malaikat, wa maidrika. Malaikat kata, macam mana boleh jawab ni? Yalah, macam budak SPM atau yang terakhir kita jawab, macam mana boleh jawab? Matematik mau makan tak penuh ni. Jadi dia kata, aku baca buku lah, aku buat latihan lah, aku bersenggam mata begini. Begitu juga orang yang dalam kubur, ya, qara'tul kitab. Boleh cek qara'tul kitab wa amantu bi wa tasaddaqtu. Aku baca Quran, aku beriman, aku faham. Mana Quran ni kena ditegakkan dalam kehidupan. Bukan sekadar sebut masuk dalam kubur, tak boleh jawab. Orang yang tak boleh jawab, dia jawab, la adri, aku tak jawab, kena pukul. Balik kepada surah kita, surah Musabihat. Surah Musabihat tadi ada 6. Dan Nabi minta kita baca. Dan kata sabahah ni sebenarnya, kalau kita tengok, berenang. Berenang panggil apa? Bahasa dalam bahasa Arab. Atau mana-mana pelajar KA boleh jawab? Pelajar bahasa as-sibahah. Berenang as-sibahah. Hampir makna dekat dengan sabahah kan. Sabahah. Sebab tu, perkataan sabahah ni, dia berkaitan dengan pergerakan. Allah SWT nak beritahu pada surah-surah yang kita baca ni, segala pergerakan langit, bumi, semua faktor kehidupan alam ni Allah yang takbir. Sebab tu tasbih ni perkara yang Nabi suruh kita ulang. Tengok lepas sembahyang, subhanallah, subhanallah, 33 kali. Berapa dah? 5 kali sembahyang fardu. Dah. Pagi Nabi suruh baca 100. Subhanallah 100. Ada. Sebab tu kalau tengok ulama-ulama tu kita kalau lepas sembahyang subuh, kat cerah baru habis. Kita tengok apa lagi? Sebelum tidur, Nabi kata, sabar benar. Sebelum tidur, Nabi kata, bacalah. Subhanallah. Sebelum tidur ni, Allahu Akbar, 34. Alhamdulillah. Subhanallah, 33. Tengok, berulang-ulang kali. Kenapa diulang-ulang kata Subhanallah, baca lagi surah-surah Musabihat? Sebab nak baca hati, Allah saja yang urus. Jadi kita bimbang perasaan tu. Kita kalau tak masuk kalimah Subhanallah dalam hati, stres. Stres hari ni, nimbul stres. Umat Islam patutnya tak stres. Sebab apa? Kita baca Allah yang atur segala-galanya. Sebab tu bila nak tidur tenang, boleh tidur. Kalau tak tenang, tidur tak boleh bangun, akhirnya bahaya hari ni kita tengok kes-kes bunuh diri, wal'iyazubillah. Patutnya tak berlaku pada umat Islam. Umat Islam jelas kehidupan dia, Allah yang urus. Sebab tu Subhanallah ni, Maha Suci Allah ni, daripada apa yang mereka syirikkan. Mereka kata patung-patung bala ni kena rujuk zaman Nabi, zaman musyrik Mekah. Sebab tu nama dia musyrik Mekah. Mereka kata Allah uruskan perkara-perkara besar. Ini kisah Ikrimah anak Abu Jahal. Jelas kita dah bincang dah itu. Kata ini Allah begini. Allah kata tidak. Allah saja yang uruskan. Sebab tu bila kata subhanallahi amma yusyriku, jauh sangat daripada apa yang mereka sifatkan kepada Allah tu. Tidak ada, Allah saja yang uruskan. Sebab tu bila kita kata subhanallah, baca. Macam orang yang gila pada seseorang lah. Berkasih. Ni zaman-zaman dulu ni. Dia duk ulang kekasihku. Lagi Laila Majnun. Kalau kamu tengok cerita Laila Majnun, jadi macam ni ya. Mungkin kamu tak tahulah. Zaman-zaman dulu, Nordin Ahmad, hero nomor 1 lah. Dengan P. Ramlee pun boleh dia lagi. Cerita Laila Majnun. Macam mana boleh jadi gila? Sebab dia puja perempuan tu sampai kemuncak. Dia jadi gila. Laila. Tapi dengan manusia, kalau manusia ni puja Allah, dia tak akan jadi gila. Dia akan jadi macam Nabi. Dia akan jadi orang yang buat persiapan nak bertemu dengan Allah. Sebab tu Nabi suruh kita baca. Tapi perkataan yang kita sebut tu kena dengan faham. Sebab itu kita dapati sebab tarikat Ustaz pun pernah terlibat. Jadi kenapa sesengah tarikat ni bila anak murid tu tak sampai tahap makam, tu tak bagi. Mana boleh bagi lagi? Kalau bagi lagi gila isim. Kalau kamu pernah dengar lah gila isim. Ni zikir ni ni budak kelas tinggi boleh hafal ni. Baru masuk bagi zikir yang tinggi-tinggi, dia tak faham makna, last sekali gila isim. Payah nak berubat. Jadi sebab itu selagi tak belum habis Quran, maknanya zikir-zikir tadi itu kurang. Sebab itu zikir Nabi ada had dia. Ini 33, paling banyak 100. Tapi Quran tak ada limit. Tengok dalam bulan puasa, Imam Syafi'i sekali khatam siang, bukan khatam surah pendek. Al-Fatihah sampai An-Nas, seluruh Quran malam sekali. Dalam bulan Ramadan
60 kali khatam. Semua imam lah, imam. Jadi balik kita pada surah Musabihat. Surah Musabihat yang pertama Al-Hadid. Kalau kamu ada Quran boleh buka, kita tengok sinopsis pindah lalu surah Musabihat. Surah yang pertama surah Hadid. Okey, Ustaz. Sekarang ni senang. Phone kita tu kita tukar ataupun kita install ni kita akan tengok surah Hadid, surah yang pertama Musabihat. Ni turun di mana ni? Di Madinah. Surah Hadid surah yang ke berapa? Ke-57. Berturut-turut ni. Selepas surah Waqiah, surah Hadid kita tengok Subhanallah. Allah cerita pada Allah yang urus. Telah bertasbih pada Allah ma fis samawati wa ma fil ard. Sabilil ma fis samawati wal ard. Kita perhati kalau tengok. Nak pacak dah hati kita yang baca ni. Milik Allah segala yang kerajaan langit bumi. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumiit. Allah yang hidup dan mati. Sebab tu antara zikir lepas subuh kita tengok kalau kita duduk pondok lah. Antara guru kita baca syahidallahu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Nak baca Allah saja yang urus kehidupan ni. Kemudian qulillah qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Pagi-pagi lagi dah masuklah hati Allah saja yang boleh beri kerajaan pada siapa nak. Allah balik tarik Allah. Begitu ayat ni kita tengok milik Allah kerajaan langit kerajaan bumi. Dia yang hidup mati, dia menguasai segala-galanya. Kulli syai'in qadir. Allah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi bila kita jelas begini, Allah bagi tahu Allah begini. Allah beginilah yang kamu kena yang kamu bergantung harap. Sebab tu Allah kata, bila nak berjuang, ni surah turun di Madinah ni. Surah turun di Madinah. Qadiyah dia, isu dia lebih besar. Sebab kita adalah miskin orang Madinah. Masuk orang Mekah pula makin miskin. Nak berjuang harta macam mana? Tapi Nabi tak bina para sahabat dia dengan ekonomi. Nabi bina dengan ayat-ayat begini. Dan kita akan tengok nanti surah Hasyr. Nabi bina ayat-ayat begini bagaimana? Masuk dalam hati. Kamu berjuang, kamu infak. Sebab tu ayat-ayat di sini lepas ni tentang infak. Dan tengok infak yang kedudukannya tak boleh dilawat, infak orang Ansari. Sahabat Nabi dua golongan Ansar. Kita tahu orang Ansar ni kuli kerja dengan Madinah, orang miskin. Datang pula orang Makkah bertambah miskin. Tapi mereka boleh kebun, mereka kalau boleh nak bahagi dua. Isteri ada ramai, pilih begini-begini. Sehingga begitu tahap pengorbanan mereka kepada sahabat Muhajirin. Allah sebut dalam Quran. Sebaliknya orang munafik macam mana? Orang munafik segala usaha kita di dunia ni, kalau tengok dalam surah Hadid ni, kita akan lihat di akhirat. Akhirat nanti nampaklah yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum. Segala amalan tadi akan menerangi kiri dan kanan. Perjalanan kita jauh. Kalau kita tak rapat dengan Quran, tak nampak macam mana kita nak berjalan di akhirat nanti. Orang munafik kata, tunggulah. Bagi sikit. Sebab dulu kan duduk sekali. Duduk dalam masjid sekali. Ni suasana di Madinah ni. Kamu telah tertipu daya. Dan sebaliknya orang yang jujur macam mana? Orang yang mana? Beriman pada Allah dan Rasul. Tengok muka surat. Walladzina amanu billahi wa rusul ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim. Dan dalam surah ni, hakikat sebenar kehidupan ni adalah main-main dan perbanyakkan sahaja. Boleh tengok nanti rujuk balik. Dan akhir sekali kita tengok surah Musabihat yang kedua, surah Hasyr. Surah Hasyr yang kedua, surah Musabihat yang kedua, surah Hasyr. Surah yang kedua ni juga turun di Madinah. Tengok bagaimana surah Hasyr ni. Ketika Nabi sampai di Madinah dengan keadaan ekonomi bukan dikuasai oleh orang Islam, ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi. Kalau kita hari ni kata kita nak bangun umat Islam dengan ekonomi, Nabi tunjuk contoh bangun umat Islam supaya kembali pada Quran seperti program kita buat hari ni, Quran awal. Semua balik pada Quran, tadabbur, tengok makna dia. Tengok. Tahun pertama, tahun kedua perang, tahun ketiga perang, makin susah. Tengok Nabi ikat batu 2 di perut. Para sahabat ada tunjuk pada Nabi 1, Nabi tunjuk pada sahabat ikat batu 2, mana lapar. Tapi begitu pun bila kamu berterusan berjuang dengan agama, Allah bagi segala kekayaan Yahudi tu percuma je untuk umat Islam. Bagaimana? Tengok dalam surah Hasyr. Surah Hasyr tu awal-awal bagi tahu macam mana Yahudi ni dia belot. Bila dia belot, dia nak bunuh Nabi. Belot dia ke puncak dia nak bunuh Nabi. Bila nak bunuh Nabi, kena ambil tindakan, halau dia keluar pada Madinah.
Itu yang pertama. Yahudi dihalau. Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ni Yahudi bangsawan lah. Fahamlah orang bangsawan ni. Segala hartanya dirampas. Dia dihalau keluar. Sebab apa? Dia buat program nak bunuh Nabi. Kita hari ni kalau orang nak bunuh apa Perdana Menteri ataupun Agong, macam kes Maunah di hukuman gantung. Ini tak ada lagi bau ni. Tapi ni mereka dah bersedia nak bunuh. Duduk di atas bangunan, pegang batu besar. Nabi lalu, lepas batu tu. Tapi Nabi dapat wahyu pada Malaikat Jibril, terus pergi. Kemudian Nabi bawa. Itu boleh tengok dalam surah Hasyr. Kamu jangan fikir, bila kita ada Quran, jangan fikir bagaimana orang musuh nak buat pada kita. Kita hanya fikir tegakkan Quran dalam kehidupan kita. Tegak Quran dalam kehidupan kita macam mana? Nabi cek tiap rumah sahabat Nabi. Mertua Nabi pun Nabi cek siapa Abu Bakar. Nabi kata baca kuat sikit, Abu Bakar baca pelan. Kemudian bapa mertua Nabi yang kedua siapa? Umar. Umar baca kuat, Nabi kata pelan sikit. Kemudian menantu Nabi, orang muda. Oh, Nabi kata bangun. Lepas tu Nabi pergi tak bangun lagi. Itu peringkat awal. Mana Quran ni dia tegak bila? Kena baca sendiri-sendiri. Program kita buat ini supaya kita dapat kefahaman nanti malam hari ke siang ke pada masa Quran. Jadi kita tengok bagaimana bila Quran tertegak, Allah bagi bukan sekadar Madinah kepada umat Islam, 2/3 dunia. 1/3 kerajaan Rom, 1/3 kerajaan Parsi di bawah umat Islam. Umat Islam tak pernah bercita-cita Nabi kata kita target serang Rom, kita target serang Parsi. Tidak. Nabi hantar pujuk mereka kembali pada Islam. Pujuk mereka terima Quran. Tapi mereka lawan, berperang. Bila perang kalah, jadilah mereka hamba-hamba abdi. Tapi hamba-hamba abdi pun, kita tengok, selepas itu tokoh-tokoh ulama, kita tengok Nafi', kalau Nafi', hamba Abdullah bin Umar, hamba Abdullah bin Abbas, semua jadi tokoh-tokoh mufassir. Kalau Ibn Abbas, tokoh mufassir. Kalau Abdullah bin Umar, tokoh muhaddis, tokoh-tokoh hadis. Jadi selesai surah yang Hasyr. Kemudian kita tengok surah Saf pula. Dalam surah Saf awal-awal lagi Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa ni? Bila dah suruh berperang, kamu takut? Masa duduk Madinah, Mekah dulu, nak perang. Bila lah nak perang? Macam kita gini, bila nak buka sekolah, buka sekolah tak mari pula. Dah buka sekolah, tak nak datang. Jadi ini bukan ayat ni bukan keji para sahabat. Ayat ni target galak sahabat. Dah sekarang marilah berperang. Berperang. Surah Saf ni minta berjuang. Ini surah-surah yang akhir turun di Madinah. Dan surah yang terakhir surah Musabiat, surah turun di awal-awal Mekah. Surah yang ke berapa? Surah yang ke-9. Kita tengok surah yang pertama, nanti sampai masa kita bincang. Kita pergi sekali cepat. Jadi surah yang seterusnya, surah Saf ni surah para sahabat berjuang. Berjuanglah. Sebab tu para sahabat berjuang siang dan malam baca surah Saf. Okey. Bila nak berjuang, golongan ulama kena buat kerja. Pelajar kena belajar. Sebab kalau berjuang tanpa ilmu, bahaya. Sebab tu kita tengok golongan yang mana terlibat dengan pengganas ni, sebab dia tak laki ilmu. Dia hanya berjuang. Sebab tu surah Jumaat beritahu kepada kita ilmu, kena belajar. Dua golongan ni mesti ada. Bukan dua golongan, 3 golongan. Golongan ulama, golongan hartawan dan penuntut ilmu. 3 ni mesti duduk sekali. Boleh rujuk di situ. Allah beritahu Quran ni. Jangan jadi seperti Bani Israel. Bani Israel ni ada kitab. Mereka tak belajar. Mereka suka orang tu ahli kitab tu. Tu pandai Quran tu. Pandai baca, pandai ni. Akhir sekali mereka diumpamakan dalam surah Jumaat. Seperti mana? Mathalul ladzina humilu Taurata thumma lam yahmiluha kamathali himari yahmilu asfara. Seperti mana keldai yang bawa kitab-kitab, tak faham pun. Keldai mana faham. Jadi umat Islam kalau tidak ambil Quran sebagai pedoman, dia akan jadi macam Bani Israel. Sebab tu surah Bani Israel pun Nabi baca tiap-tiap malam. Dalam surah Bani Israel. Apa tu? Surah Isra. Tengok. Kemudian bila dah ni, bila belajar jangan tinggal guru. Cikgu tak habis lagi dah left. Betul ayat yang terakhir tu, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan yanfadu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ini sahabat Nabi. Ini diturun di awal Madinah. Lepas tu surah Musabiat ni awal Mekah, awal Madinah, akhir Madinah. Maknanya komplit. Nampak suasana perjuangan Islam tu. Lepas tu Nabi baca sebelum tidur. Macam kita hari ni orang tua-tua lah.
Dia suka dengan cerita P. Ramlee. Dia dengar bukan saja dengar, dia dengar dengan kenangan. Kalau zaman ustaz, kita ekspedisi dulu, dengar lagu ekspedisi, tengok kat sekolah dengar dulu. Jadi para sahabat ni bila baca Quran ni dia ingat. Terutama Abdullah bin Mas'ud kalau dia baca surah Hawami Sabah, 7 surah juga dia kata aku macam duduk di taman-taman syurga. Sebab surah Hawami ni turun di Mekah. Jadi suasana kenangan tu timbul kembali. Macam umur 40-an ni kalau dengar lagu-lagu zaman 80-an tu, dia senyum seorang. Dengar apa? Ingat zaman-zaman muda dululah. Azab orang tua-tua pula cerita P. Ramlee. Tengok cerita ni. Tapi sahabat Nabi dengan Quran. Jadi bila baca Quran ni, surah Musabihat ni Nabi baca tengok. Awal Mekah, awal Madinah. Kemuncak dia macam mana? Perjuangan, serah pada Allah SWT. Kemudian tengok. Kamu belajar. Miskin macam mana pun belajar. Sebab tu ayat ni turun ketika mana? Suasana Madinah ni, makanan tak ada ni. Tiba-tiba datang rombongan makanan. Nabi tengah baca khutbah. Tinggal Nabi seorang dengan berapa orang sahabat yang besar ya. Dengan berapa orangnya. Yang lain, sebab apa? Lapar. Tapi bila dah di pujuk, sahabat Nabi jadi manusia yang terbaik sepanjang zaman. Tak ada. Dan surah yang sudah surah Taghabun. Surah Musabihat yang keempat, Taghabun. Tengok, Taghabun balik. Kita tengok ayat yang sebelah tu. Allah bagi tahu ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Apa saja yang berlaku musibah kita hari ni kena Allah. Ini faktor daripada Allah. Jadi Allah kata apa? Wa may yu'min billah, siapa yang boleh beriman dengan qada dan qadar. Yu'min billah ni beriman pada kejadian qada dan qadar. Kadang kita ya Allah, kenapa lah begini? Ya Allah, kenapa lah begini? Tidak, qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Jadi Allah akan pimpin nanti yahdi qalbah. Ini surah Taghabun ni pun patut kita tadabbur. Allah bagi tahu lah. Kemudian dah habis dah. Dan surah yang terakhir, surah Musabbihat. Surah apa? Surah Al-A'la. Surah Al-A'la ni surah yang ke-9 turun di Mekah. Mana surah yang pertama turun di Mekah? Al-Alaq. Bukan kita turun satu lengkap. 5 ayat je. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian surah Muddathir. Turunnya kena buat kerja. Muddathir ni kena buat kerja. Qum fa'anzi wa rabbaka fakabir. Kemudian surah Muzammil. Muzammil apa? Buat kerja juga. Tapi hubungan dengan Allah jangan lupa. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Lepas tu Nabi bina hubungan. Lepas tu para anbiya makin kuat berjuang, malam makin kuat. Kita hari ni bimbang. Kata berjuang. Tapi sembahyang subuh barat sampai pukul 1, 2 sembahyang subuh. Terap. Tak ada, tak boleh. Jadi surah Musabihat ni yang terakhir surah Musabihat, surah A'la ni turun awal ni. Surah ke-9 kalau kita tengok 1 Al-Alaq, 2 Muddathir, 3 Muzammil, 4 Qalam. Orang yang bawa Quran ni Qalam ni tentang akhlak. Akhlak kena betul. Innaka ala khuluqin azim. Kemudian surah ke-5 Fatihah. Kemudian surah Lahab. Tengok mula. Tengok orang Lahab. Macam mana suratul Lahab ataupun suratul Masad. Badan Quran dia tulis suratul Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dan 7, 8, 9 surah Al-A'la. Kamu tegakkan bagaimana ni? Sabbis ma rabbikal a'la. Tuhan kamu je, besarkan Tuhan kamu saja. Sabbis, bertasbihlah. Sabbih al-a'la. Sabbis ma rabbikal a'la. Surah Al-A'la, surah yang mana Nabi baca tiap malam, tiap minggu. Tiap malam macam mana? Dalam solat witir. Setiap minggu macam mana? Dalam solat Jumaat. Bila ada program-program besar, Nabi baca surah Al-A'la. Program besar, raya lah. Kalau dulu kan, raya kita boleh balik kampung. Cuba pergi tengok. Imam baca surah Al-A'la. Mana-mana masjid. Sebenarnya surah yang Nabi baca, surah semayang duha ataupun ni, surah semayang raya antara surah Qaf. Tapi kalau kita pilih surah Qaf, makmum marah. Imam pun tak hafal. Kalau baca juga makmum marah, berapa muka surat tu. Al-A'la okey. Yang kedua Al-Ghashiyah. Kadang-kadang Al-Ghashiyah pun skip. Jadi Al-A'la ni, tengok surah Al-A'la ni. Besar kat sabih. Sucikanlah isma rabbikal a'la. Tuhan kamu yang mencipta, Tuhan kamu yang berhidayah ke orang kamu sekali. Kami yang akan baca pada kamu. Sanuqri'uka fala tansa. Maknanya ikhtiar kita berdoa kepada Allah, Allah akan pilih. Sebab tu selepas surah Al kita tengok surah Al-Lail. Siapa yang qada dan qadar ni? Ni kayak ni. Orang yang ikhtiar nak ke arah Allah akan bagi. Dah kata kita kadang setengah orang faham, dia salah faham. Dah qada dan qadar ni dah tentu nak kita ni malas main, nak ahli nakal. Tidak. Allah kata fa'amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Orang yang ikhtiar dia nak beriman, ikhtiar dan nak ni begini-begini, Allah akan pilih dia. Fasanuyassiru lil yusra.
Baliknya sesiapa wa amma man a'ta wa amma man tagha. Macam mana? Wa amma man, tengok surah Al-Lail. Siapa yang mana? Wa amma man bakhila wastaghna. Dia bakhil, kedekut dan dia sombong nak belajar, sombong dari kitab-kitab menyebabkan Allah mudahkan dia lil usra, tak boleh faham agama. Sedangkan kalau kita tengok musyrik Mekah ni, cerdik-cerdik tu yang tak boleh faham agama tu Abu Jahal, Abu Lahab. Sebab itulah bila orang tanya Walid ayah dia pun pembesar, pasal tak boleh masuk Islam. Tengok Abu Jahal ni kal jibal, tokoh besar. Sebab tu kita tak boleh terkesan dengan manusia. Sebab tu ayat akhir dalam surah, dalam Musa kita, qul a'udzu birabbin nas, minta berlindung pada Allah pada manusia ni. Manusia ni kalau kita, dia boleh buat kita macam mana? Dia tipu kita. Berapa ramai yang ditipu oleh manusia. Kadang-kadang kalau kita masuk hutan, binatang buas, takut juga. Tapi dia kadang-kadang dia, tapi manusia jahat ni, habis. Dia boleh rosak manusia tu. Satu kampung, satu negara. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kita ambil masa 5 minit ni untuk Ustaz Lia buat kesimpulan. Itulah surah-surah musabihat. Suratul Mulk kita selalu dah baca. Kalau simpulan sedikit, Suratul Mulk ni Allah nak bagi tahu kita dunia ni ujian. Dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bila kita tahu dunia ujian ni, kena sabar. Kalau tak sabar masuk exam, gagal lah, fail. Saya rasa cukup sekadar itu. Saya serah kembali pada Ustaz Alias. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنك تعلم أن هذه القلوب